TV3 di Seri Pentas Bandar Utama. Okay. Di sini grup kita akan menegur ramah seorang wartawan daripada TV3 iaitu Cik Junedi dan juga Cik Nasihari. Kami daripada Universiti Indonesia Belajar Teknologi Media ingin bertanyakan beberapa soalan kepada Encik Nasihari berkenaan dengan kewartawanan. Okey, soalan nombor satu mungkin boleh Firdaus kalau saya silakan. Saya Muhammad Firdaus. Mula sekali saya ingin mengenali sedikit banyak tentang latar belakang Cik. Okay, mungkin agak berlainan sikit latar belakang saya, walaupun saya sebagai wartawan, tapi latar belakang saya bukan dari pendidikan journalism atau ke bidang kewartawanan, di mana saya mengambil kos architecture sebelum ni. Tapi berdasarkan minat dan kecenderungan untuk menulis membuat saya ingin mencuba dalam bidang kewartawanan. Jadi saya dah berkhidmat di TV3 saja. Saya rasa hampir 27 tahun. Dan saya dah mencuburi banyak bidang lah. Daripada bidang sebagai koordinator, wardrobe koordinator, di mana saya mengendalikan urusan background TV3, macam berita dan juga pakaian dia untuk matching kan. Dan selepas tu, itu untuk tempoh setahun saja, tak sampai setahun. Lepas tu saya mencuburi bidang drama, di mana saya dibawa keluar untuk kerja-kerja perfilman. Dulu kita ada unit drama di TV3. Sekarang masuk ke dunia kewartawanan atau berita, saya rasa dalam 20 tahun yang lalu, di mana saya sebagai pembantu penerbitan atau PA, Production Assistant, sehingga saya dinaikkan kepada Assistant Producer. Saya juga pernah ditugaskan selama 8 tahun di Putrajaya sebagai Ketua Biro TV3 di Putrajaya. Itu bagi saya itu antara pengalaman yang paling banyak saya perolehi di Putrajaya, di mana selama 8 tahun saya di sana. Kemudian saya dipanggil balik ke sini setelah 8 tahun. Setelah 8 tahun, saya rasa saya yang paling lama di Putrajaya. Sebelum ni mungkin 2 tahun atau 3 tahun. Jadi itu pengalaman awal saya, ataupun boleh saya ceritakan tentang pengalaman saya bekerja di TV3. Bila mula-mula buat bekerja ni sebagai wartawan, adakah dia susah atau letih atau dia menyeronokkan? Okey, bekerja sebagai wartawan ni sebenarnya memerlukan pengorbanan. Dalam bidang kewartawanan tak ada perkataan bekerja ataupun tak ada peraturan yang mengatakan kita perlu bekerja hanya 8 jam dan then kita balik. Tak ada. Bidang kewartawanan ni dia waktu dia lebih fleksibel. Jadi saya rasa di mana kalau dikupas satu-satu, di mana bila you kata adakah ia meletih, susah bagi saya. Semua kerja yang kita cuburi ada kesusahan dia yang tersendiri. Tapi dalam dunia kewartawanan, kesusahan yang kita alami apabila bagi saya susah maksudnya pelbagai. Susah dari segi bagaimana kita nak meletakkan sesuatu tugasan itu, satu cerita itu untuk disampaikan kepada orang dalam satu cerita yang mungkin mengambil masa 1 jam, tapi kita nak sampaikan dalam masa 1 minit dan orang boleh memahami. Itu ada antara kesusahan yang kita perlu fikirkan. Kalau you rasa pahit manis, memang banyak pahit manis lah. Sebab mungkin bila kita kesilapan kita di dalam suatu penulisan itu boleh memberi persepsi pada orang lain, sama ada persepsi negatif ataupun positif. Sebab kita ni sebagai pemberita, kita sebenarnya menyampaikan sesuatu yang orang kata yang benar daripada source yang kita dapat. Jadi untuk menyampaikan sesuatu yang benar, dalam macam saya kata, kalau kita terima dia bercakap 1 jam, you bercakap dengan saya 1 jam, tiba-tiba kita kena jadikan ringkasannya hanya 1 minit.
apa yang dia cakap 1 jam tu nak jadikan 1 minit. Itu mungkin satu benda yang sedikit menyukarkan, tapi kadang-kadang menyeronokkan. Lalu kalau dulu saya pernah bincang petang, saya pun di sebalik tabir, saya pernah bersama yang di Pertuan Agong, almarhum Sultan Selangor waktu dia menjadi Pertuan Agong. Itu satu kenangan manis bagi kita. Mungkin you semua tak merasa benda tu. Berdasarkan pengalaman anda, apakah skill-skill ataupun kriteria yang perlu ada pada seorang wartawan sekarang? Okey, jadi kalau ditanya saya dari segi pengalaman, experience apa tu yang dipelajari sepanjang tempoh saya bekerja, sebenarnya berbanding, kalau nak dibandingkan antara bidang kewartawanan mungkin tahun 80-an ataupun tahun 90-an, mungkin awal tahun 20-an, jauh berbeza. Sebab kalau dulu waktu saya mula-mula masuk dalam bidang kewartawanan tahun 90-an lah, saya melihat basic yang paling penting adalah pergaulan, di mana kita perlu mempunyai ramai kenalan. Dari situ kita akan dapat knowledge, kita akan dapat inputan. Because dari situ kita sebagai seorang manusia, kita tak boleh berfikir dalam satu saat, kita tak boleh fikir tentang 10 perkara. Tapi kalau kita ada 10 sahabat, kita dapat 10 input dalam masa mungkin 10 saat, 10 input. Dari segi persoalan begitu juga. Yang penting adalah kita membaca skill. Dari segi skill, pengalaman dulu ada sedikit perbezaan, di mana sekarang lebih kepada bila kita bagi satu assignment, dia akan buat assignment itu. Tapi di mana sebenarnya asas kewartawanan, kita perlu ada follow up. Kalau dulu kita bekerja, kita lah wartawan, kita lah visual editor, kita lah juga yang sub story, kan, kita keluar. Tapi sekarang kita dah, peringkat tu dah tak ada. Semua ada orang, visual editor dah ada visual editornya. Kita sebagai wartawan keluar, balik buat story, editor sub, visual editor edit, producer ambil, terus on air. Jadi sudah skill-skill atau kriteria yang harus ada pada wartawan zaman sekarang. Kalau sebagai seorang wartawan dari sendiri kita kemuka di Malaysia, bagaimana seorang wartawan itu sebenarnya bekerja? Apakah jenis berita itu dilaksanakan oleh satu orang wartawan atau sekelompok secara kumpulan kecil atau individu? Baik, kalau dia akan bermula dengan sekelompok kecil. Sekelompok kecil di mana kita di lokasi assignment. Di lokasi assignment kita akan ada sekelompok kecil itu asasnya kepada satu kelompok yang kecil. Selepas kita mendapat segala input balik, tugasan kita adalah untuk menyediakan satu berita. Tapi bezanya wartawan akhbar dengan wartawan berita, kita pergi assignment yang sama. Mungkin dia bercakap 1 jam, mungkin akhbar boleh memendekkan dia kepada perkataan yang menjadikan dia seolah-olah seperti 30 minit bacaan, tapi tidak kepada berita TV. Berita TV mempunyai perbezaan, di mana 1 jam dia bercakap tadi, kita mungkin boleh jadikannya, kita hanya dibenarkan untuk mereka cerita itu hanya untuk 1 minit. Pandangan Cik sebagai seorang yang berpengalaman dalam bidang ini, apakah etika yang perlu ada untuk bekerja dalam bidang ini? Saya bukan daripada jurusan bidang kewartawanan, tapi dari pengalaman saya, etika yang saya cipta sendiri, satu ialah disiplin. Maknanya kita kena mendisiplinkan diri dari segi pembacaan. Ini etika yang saya cipta sendiri. Sebab saya bukan daripada bidang kewartawanan, tapi etika daripada pengalaman saya, etika yang saya rasa adalah disiplin. Kita perlu membaca. Jadi kita perlu melengkapkan diri kita dengan pengetahuan itu. Itu adalah asas dia adalah disiplin. Maknanya kita kena baca setiap hari sebelum keluar assignment tu. Mungkin malam tu bila kita dah tahu kita nak di follow up untuk kes kemalangan ni, kita dah kena prepare. Okey, Cik, saya nak tanya, seorang wartawan tu boleh menghasilkan atau melakukan banyak jenis berita, tapi yang mana antara banyak berita yang Cik telah buat
yang telah mendapat pencapaian tertinggi ataupun menjadi kebanggaan Cik sepanjang Cik dah bekerja di sini? Saya ni sebenarnya kurang penonjolan dari segi, sebenarnya kita di unit wartawan ni, kita sebenarnya berpeluang untuk menghantar hasil kerja kita kepada badan-badan tertentu, seperti kita ada MPI, Malaysian Press Institute, kita ada anugerah Kajai, macam-macam anugerah. Setiap kementerian biasanya akan membuat satu penghargaan malam media untuk memberi penghargaan kepada media. Saya semua hidup saya pernah, bukan hantar lah, ini pun ada orang hantarkan untuk saya. Saya pernah dapat satu anugerah Islam Hadari daripada Jakim. Saya pernah dapat anugerah tu. Itu pun orang yang hantar pada saya.